Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, malam ni kita akan belajar tentang support and resistance, kemudian trend line dan channel. Okey, itu yang kita akan belajar malam ni dan kita akan sambung balik esok untuk tajuk lain pula. Dan diingatkan kita akan buat kelas ni 5 hari berturut-turut lah. Kiranya cuti hanya hari Sabtu dan Ahad saja. Isnin sampai Jumaat, Isnin sampai Jumaat. Okey. Boleh lah. Dan kita akan ada bonus macam contoh yang Tuan Ilyas kata ada malam untuk kita, tentang CFTE apa semua tu kan. Okey. Dan mungkinlah nanti mungkin last yang kita kata bonus FCPO tu. Okey, itu pun orang kata kita akan bagi bonus juga. Mungkin akan ada sesi malam dan juga sesi pagi. Itu saya tak janji tapi insya-Allah. Okey. Yang sesi malam pengenalan SCPO ada tapi sesi pagi tu. Kalau saya rajin saya akan buat. Okey, sebagai bonus untuk anda semua. Okey. Bismillah, 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 bismillah. Okey, so saya nak mulakan dulu pembelajaran kita. Okey. So saya akan share screen. So first kita akan belajar tentang support and resistance. Okay. So first kita kena faham dulu teori dia sebelum kita pergi kepada orang kata secara detail macam mana support and resistance ni. Okay. Boleh ya? So yang pertama support and resistance. Support adalah umpama seperti lantai. Lantai yang dekat cat, bila harga turun kepada support tersebut, biasanya harga akan, bila dia touch saja, dia akan rebound. Okey, itu dipanggil sebagai support. Tetapi jika support tu tak kukuh, tak kuat, dia akan jatuh lagi, mencari next support. Next support tu sebab selalu kita akan dengar orang kata, oh, kalau pecah support ni, pergi ke support seterusnya. Okey, maksudnya support tu kuat atau tak. Itu yang dipanggil sebagai support. Manakala resistance adalah shielding, harga paling tinggi yang mana di situ ada dipanggil sebagai roadblock. Kita kalau bahasa mudah kita roadblock. Maksudnya dia nak pergi lagi tinggi, halangan tersebut dia perlu rempuh dulu. Okey. So jika dia tak mampu rempuh roadblock tersebut, dia akan jatuh dulu. Okey, mencari support balik. Okey. Untuk dilanggar lagi sekali. Okey, itu konsep atau teori tentang support yang kita perlu tahu. Okey. So seterusnya paling mudah saya gunakan rumah, kita anggap seperti sebiji bola, kita nak baling ke atas. Okey, kita nak baling ke atas. So ini bawah ni, ground floor ni adalah support tersebut. Jika support ni tak kuat, jika dinding ni tak disimen dengan baik, okey, bola ini boleh jatuh ke bawah tanah. Okey, bola ini boleh jatuh ke bawah tanah. So kita assume support ini kuat, so kita nak baling bola ke bukan dinding, ceiling. Ceiling. Jika ceiling tu kuat, okey, jika ceiling tu kuat, support tu bola itu akan jatuh balik mencari support yang di ground floor tersebut. Okey. So di sini dipanggil sebagai resistance R. Okey, di sini dipanggil sebagai resistance R dan di sini dipanggil sebagai support. So bila dia melantung balik ke ground floor, dia akan cuba balik naik. So biasanya percubaan kali kedua, kali ketiga akan memecahkan support tersebut. Okey, sebab tu kalau kita tengok harga saham biasanya kali pertama dia pergi kat resistance tak berjaya, dia akan jatuh dulu. Okey, dia akan jatuh, dia naik balik, dia test lagi sekali. Tak berjaya, dia akan jatuh dulu. Berjaya, dia akan jatuh dulu, bola lagi sekali, dia test lagi sekali. Okey, bila test lagi sekali baru berjaya pecahkan. Okey, so bila dia berjaya pecahkan resistor ni akan dipanggil sebagai RBS. Resistance become support. Maksudnya ini adalah level 1 ini dipanggil sebagai new support dia, iaitu RBS, resistance become support. Yang mana resistance sebelum ini menjadi support baru dia. Okey, itu yang kita kena faham dan next adalah di atas ni adalah resistance seterusnya untuk dia. Okey, dipanggil sebagai resistance yang kedua, R2. Sampai sini boleh faham tak konsep dulu? Okey, boleh tak faham konsep dia macam mana? Sebelum tu, dalam nak buat support and resistance ni, dia ada banyak cara. Okey,
Ada orang dia lukis satu straight line. Ada orang dia lukis trend line. Sebab tu kita akan belajar sekali dengan trend line. Sebab apa? Ada orang dia menggunakan trend line tu sebagai support dia. Bila kena trend line tu dia mantul. Kena trend line tu dia mantul. Okey, ada orang dia membuatkan satu zone sebagai support. So tiada masalah anda nak pakai mana-mana mengikut pahaman anda. Okey, so saya akan buka chart. Okey, so ini sebagai chart anda. Contoh. Apa mudah. Saya Medin hari ni. Anda nampak tak sebelah hujung saya ni, sebelah kiri ni adanya garisan sinaran mendata, kalau bahasa putih horizontal ray. Okey. So anda ambil ni, ada orang dia akan cari support yang mana banyak kali test. Okey, contoh dia ambil macam tu. Dia lukis satu straight line sebagai support dia. Yang mana bagi dia bila dia datang dia test balik, jaya dia naik, test lagi, naik. Okey, itu salah satu cara nak melukis support. Okey. Ada orang dia ambil macam mana? Dia ambil ini segi empat tepat, dia akan ambil jarum sama jarum. Okey, dia ambil macam ni. Okey. Dia ambil low semua ni dan juga yang mana dia penetas sebagai zone dia. Dia akan tanda macam ni. Kalau anda tengok selalu orang buat zone-zone, okey, ini. Ini sebagai zone dia. Yang mana bagi dia, pemahaman dia, test, bila masuk di zone ni, dia kena keluar balik. Bila masuk zone ni, dia kena keluar balik. Bila test zone ni, dia kena keluar balik. Okey, itu ada orang dia gunakan zone tu sebagai support dia. Okey, faham tak sampai situ? So ada beberapa mazhab, beberapa cara sebenarnya nak melukis support and resistance ni. Bukan hanya semata-mata horizontal rays, satu straight line. Okay? Okay? So, kalau anda tengok orang buat zone tu, okay, itu salah satu. Sebab apa? Dia ambil beberapa bits ni sebagai tempat untuk level support dia. Okay? Itu anda kena faham. Okay. Saya tak jumpa. Ada satu lagi. Kotak tu cikgu buat based on dua candle hijau sama level ke? Boleh. Dua sama level ni pun boleh. Ada satu lagi. Anda pernah dengar nama candlestick bullish engulfing? Sebelum saya nak beritahu. Anda pernah dengar candlestick bullish engulfing, bearish engulfing? Pernah? Okay. So ada orang dia akan ambil sebagai bullish engulfing atau bearish sebagai engulfing itu sebagai sebuah support dia. Itu adalah zone support dia. Okey, itu pun boleh pakai. Kadang-kadang saya pun cari juga. Tapi tak banyaklah kita akan jumpa. Okey. So saya cuba cari dulu konten apa Nak cari konten yang susah ni. JS Tech hari ni. Okey, dia akan ambil macam ni contoh. Sini ada seperti macam bullish engulfing, tapi ni bukan bullish engulfing. Dia kalau bullish engulfing ni dua candle tu sama. So dia akan ambil contoh lah, kita ambil contoh dua ni candle sama. Dia akan ambil tarik macam tu. Dia akan ambil tarik macam tu. Okey, contoh. Okey, dia ambil contoh macam tu. Dan saya buat warna sikit lah, tak nampak. Okey, dia akan jadikan ini sebagai zone dia. Okey, faham lah? Okey. Boleh dapat, boleh faham sampai situ. Tapi ni bukan bullish engulfing lah sebab candlestick tak hampir makan masuk sebab bullish atau bearish engulfing ni dia mesti makan candle hari seterusnya. Maksudnya kalau candle ni hijau, patutnya candle merah ni besar lagi. Okey, itu jadi bearish. Kalau kat bawah bullish engulfing, sebelah dia ni candle hijau yang makan candle sebelah dia. Okey. Itu salah satu cara. Maksudnya dia akan cari setiap tempat kat mana ada bullish atau bearish engulfing. Okey, tapi dalam saham ni nak jumpa agak susah. Bullish atau bearish engulfing sebab pergerakan saham ni agak slow berbanding macam contoh komoditi. Kalau yang mana trade forex kan. Saya yang pasal halal haram itu ya, saya tak trade forex tapi saya beritahu. Biasanya antara kita sebab kita bercakap tentang chart sekarang, biasa trader forex akan buat salah satu mencari zone tu di bullish engulfing dan juga bearish engulfing. Sebab tu kalau anda
tengok oh dia buat chart macam ni. Okey, tu salah satu sebab apa dia nak markingkan tempat tersebut. Okey. Dapat ah? So bagaimana kita nak orang kata saya ambil dia balik. Bagaimana kita nak menentukan support and resistance ni? Okey, kita cari tempat mana macam kita cakap tadi dekat slide tadi. Dekat slide tadi, tempat dia pantau balik. Di situ kita jadikan dia sebagai support kita. Atau tempat dia pernah pergi test tu sebagai resistance kita. So, kita kena cari contoh, oh ini pertama, support yang pertama. Macam mana dia datang sini, dia pantau balik. Okey, dan kalau ikutkan, dia hampir sama kena kat sini. Kalau anda nampak sekejap. Okey. Nampak? Dia yang resistance sebelum ni, ni IPO kan. Waktu IPO, dia naik sampai sini, dia jatuh. Okey, lepas tu barulah dia naik balik. Okey, dia naik balik, dia test balik resistance, breakout. Bila breakout, dia pergi tak lepas. So dia akan datang balik. Di mana? Di sini apa term yang kita kena pakai kat sini? Cuba anda komen. Apa term kat sini sebenarnya? RBS. Yes. Resistance yang mana resistance sebelum ini menjadi new support untuk dia. RBS. Okey, itu yang kita kena faham. Okey? Yang mana resistance yang dia tak berjaya pecah sebelum ni, dia jatuh mencari new support bawah lagi, kemudian dia breakout, datang balik test RBS tersebut. Resistance become support. Bila resistance become support itu kuat, dia akan pergi dia akan pantau balik. Okey, dia akan pantau. Okey. So di sini di sini kalau kita tengok 2 kali dia cuba buat cuba push harga tapi tak berjaya. So di sini sebenarnya ada resistance yang kuat sebenarnya. So kita boleh marking sebenarnya. Okey, di sini sebagai resistance yang kedua. So resistance pertama yang tak berjaya pecah ini. Hari ini punya 2060. Mujur dah jual pagi tadi. Okey. Okey. So 2060. So ini resistance yang mana dia ibaratkan seperti bola tadi, naik, jatuh, cari support. Okey. Naik balik. Tapi tak berjaya juga. So dia kena jatuh dulu. Dia akan retrace dulu, mencari mana support dia. So apa kerja kita sebagai trader? Kerja kita sebagai trader adalah kita mencari support dia. Okey. So kita boleh marking. Okey. Ni dia pernah datang test. So kita buat support by support. Faham tak sampai situ? So kita menantikan dia datang balik sebab dia ibaratkan seperti bola, dia naik tak berjaya. So dia kena datang balik, test dulu support kita. Okey, kalau support ni kuat dia akan melantun. Tapi kalau support ni tak kuat, dia akan cari support yang kedua. Support kedua kuat, barulah dia melantun. Okey, dapat tak sampai situ? Support and resistance. So support di paras di mana orang kata terendah, yang mana dia menyokong harga tersebut untuk tidak jatuh lagi, tidak pecah lagi. Resistance pula ada parah paling tinggi kat mana untuk dia naik lagi. Okey, itu yang kita kena faham. Sebab support and resistance kita akan guna nanti dalam orang kata membuat trend line dan juga channel. Okey, so macam Mr. DIY sebelum ni, ini adalah resistance dia paling kuat. Okey. Resistance dia paling kuat. So kita tahulah indeks pula dah. Kita tahulah konten ni akan bergerak dalam bentuk zigzag. Naik dia akan retrace, naik, retrace, naik, retrace, naik, retrace, naik dan retrace. Okey, test lagi sekali tak berjaya, dia retrace dulu. Test lagi sekali tak berjaya, retrace dulu dan terus breakout. Okey. So ini sebagai sesiapa yang sebab benda ni dah all time high. Okey, sebab kita tak tahu harga nak pergi mana. So inilah sebagai benchmark kita atau tempat kita di sini dipanggil sebagai RBS, resistance become support. Maksudnya kita nak ride lagi, ini trailing stop kita. Sejauh mana dia nak pergi, kita belum tahu lagi. Tapi yang pasti kita buat dia sebagai RBS, resistance become support. Yang mana jika dia tak boleh pergi dah, ada satu resistance yang kuat kat atas, dia perlu datang balik cari. Dia perlu datang balik mencari support tersebut. Yang mana sebelum ni resistance dia. Okey, dapat sampai situ. Sebab kita nak guna
benda ni dalam melukis trend line. Kita nak identify yang mana support, yang mana resistant. Okay, so soalan bagi saya malam ni taklah terlalu orang kata advance. Okay, tetapi basic yang mana basic ni lah yang kita akan guna sampai bila-bila. Okay, berbalik kepada soalan nak marking dekat mana. Kita tahu candlestick ni, kalau kita menggunakan candlestick, kita tahu satu candlestick dia ada open, high, low dan juga close. Okay, so dalam kita nak memarking, kita nak mencari resistance tersebut, ada dua golongan lah atau dua mazhab lah paling mudah. Ada orang dia akan mencari, ada orang dia akan mencari body di bawah ini sebagai line dia. Maksudnya kalau kat sini dia tak akan ambil ini sebagai support dia. Tetapi dia akan ambil kat body ni sebagai support dia. Salah tak? Tak salah. So ada orang dia akan ambil low ni, weak ni, shadow tersebut sebagai support dia. Sebab apa? Dalam pembentukan candlestick kita ada 4 perkara ni, open, high, low, close. So kalau tanya saya yang mana boleh pakai? Bagi saya dua-dua boleh pakai. Dan kalau tanya saya sendiri, saya akan mencari apa? Saya akan mencari shadow tersebut. Weak tersebut. Sebab bagi saya dia termasuk dalam candlestick punya 4 tersebut. Dia apa panggil? Open, high, low, close. So maksudnya kat bawah tu adalah close. Yang mana di sini tempat dia pernah datang test. Faham tak? Dia pernah datang test. Walaupun low, dia pernah datang test. Dapat tak apa yang saya nak fahamkan? So contoh saya ambil kat sini yang mana dia datang test tempat yang sama yang dia datang test sebelum ni. Dia datang test ni, dia naik balik. Dan dia datang balik lagi sekali tempat yang sama juga, test, dia naik balik. So biasanya saya akan mencari low tersebut. Saya tak gemar mencari orang kata body tersebut. Dan satu lagi, kita tak tahu benda tu. Dan satu lagi, ada orang dia akan ambil macam ni. Tu yang saya kata dia buat box tu. Sebab dia apa? Body dengan low tu dia jadikan sebagai zone. Tu saya beritahu tadi, ada orang dia gunakan zone. Dia buat macam ni. Ini zone dia kan? Ini zone dia. Dia buat macam tu. Selagi ini dipanggil sebagai support. Dan sambil tu saya nak buat lukis lagi sekali untuk Siti Aisyah ni. Tuan Man boleh tunjuk contoh box sekali lagi. Ni dia buat box macam tu. Faham tak? So selagi ini dipanggil sebagai support dia. Dan seterusnya ke atas ni. Dia ambil sebagai high dia sampailah tu sebagai orang panggil sebagai apa? Resistance dia buat macam tu. So tak masalah. Warna merah. Dia buat macam tu. Dapat tak? So ada orang. So sebab tu kalau anda tengok ada orang, kenapa dia buat satu support resistance tapi menggunakan bot? Sebab itu tempat, dia kata itulah tempat kat mana dia datang, dia akan pantau balik. Dan ni dia tempat biasanya ada orang buy at support. Ini dia. Dan nak cuba risikokan paling rendah yang dia boleh buat. Sebab tu kalau anda tengok slide ni slide student saya. Sebab tu kalau anda tengok slide student saya ni, dia mencari box. Dia akan ambil orang kata ni, dia akan ambil paling tinggi sampailah body. Tak salah. Ni dia mengambil paling tinggi sampai body sebagai resistance dia. Faham tak? Contoh. Maksudnya ini support dia daripada dia turun, naik, resistance, tas. So ini sebenarnya adalah resistance yang mana jadi become support. Resistance become support. Tak kuat dia akan jadi support dan jatuh. Mencari balik support. Yang mana support lama ni jadi support, masih lagi digunakan sampai sekarang untuk test
support tersebut kuat ke tak. Sebab tu kita tengok semalam ambil faham tuan, ambil dari weak ke body untuk buat sport. Yes, boleh, tak ada masalah. Okay. So kita tak ada perbalahan di sini. Ada orang, kau salah lah. Tak. Okay, ada orang memang dia ambil weak tu sebagai last support dia. Tak ada masalah. Okay. Yang penting kita faham support dan resistance ni adalah tempat yang mana sampai satu masa dia akan datang balik. Test. Okay. Test balik. Okay. Sebab tu kita belajar semalam history repeat itself. Kenapa? Di situlah support atau orang kata sebagai support dan juga resistance. Dan juga macam mana kita macam contoh index FBI KCN selalu sifu-sifu saham cakap kuat sangat ni 1,600 mata, okay, 1,007. Sebab apa? Itu tempat yang sejarah-sejarah sebelum ini. Okay, sejarah-sejarah sebelum ini. Tapi jangan risau, kita tak guna hari ni. Kita tak guna hari ni. Okay, kita tak guna hari ni. Jangan risau. Contoh, anda ambil daripada high kepada low ni. Okay, high kepada low ni. Dan kita mencari kat mana golden ratio tersebut. Okay, golden ratio tersebut jadikan sebagai support. So, support and resistance ni dipanggil sebagai dynamic lah. Okay, dynamic. Maksudnya, kita boleh pelbagaikan. Tetapi hari ini, kita hanya fokus kepada kita tengok daripada segi pembentukan candlestick tersebut. Okey, kat mana dia pernah datang test, kat mana dia pernah pergi test. Itu sebagai support and resistance kita. Kita pergi kepada orang kata definisi dulu, baru kita pergi kepada chart, kita nak melukis macam mana trend line dan channel. Okey. Yang pertama, kita kena faham dulu trend line tu macam mana. Okey. So, definisi trend line adalah nak episode ada baru masuk. Okay. Trend line adalah satu line menyambungkan support dengan support yang lain. Atau resistance dengan resistance yang lain. Okay. Ambil dulu definisi. Okay. Sebab kejap lagi kita akan tunjuk macam mana nak gunakan trend line ni. Okay. Dan trend line ni lah yang kita akan gunakan, orang kata selalu breakout down trend line. Okay. Okay. Ni dalam trend line ni. Term-term yang anda selalu dengar. Okay. Okay. Itu kita panggil sebagai trend line. So macam mana nak lukis trend line? Kejap lagi saya tunjuk. Okay. Dan dia bukanlah satu horizontal. Dia akan jadi macam, orang panggil apa macam ni ya? Saya tak nak, dia macam menyengit, sengit sikit macam tu. Okey. Untuk trend line ni. Okey. Dan channel pula adalah, channel ni adalah kita nak tahu dia sebagai zone tu dia dalam uptrend ke, okey, channel tersebut dalam uptrend ke, sideways ke atau downtrend. Okey. Itu untuk kita fahamkan. Macam contoh kita belajar semalam kan, kita belajar dalam Dow teori saham atau pergerakan harga ni dalam keadaan trend dia tersendiri, betul? So, salah satunya kita nak identify benda tu, kita menggunakan channel tersebut. Ni channel uptrend. Ni channel sideways. Ni channel downtrend. Sebab tu saya kata jangan skip satu-satu kelas sebab dia, orang kata, saling melengkapi, saling menyambungkan. Okay. So, cara nak lukis ini orang kata sebagai teori dia. Cara lukis trend line dan channel. Kenal pasti support and resistance. Cari titik persilangan support and support. Resistance dan sambung. Boleh tulis. Tapi secara praktikal kejap lagi saya tunjuk. Okay. So kalau anda nak ambil gambar screenshot pun boleh. Anda nak tulis pun boleh. Okay. Saya bagi masa dalam masa 2 minit. Okay. Anda nak tulis, nak screenshot ke? Macam tangga cikgu. Macam tangga. Cerun. Boleh. Okay. Bahasa-bahasa bangku ni saya macam susah sikit nak sebut. Okay. So boleh ambil. So siapa dah salin, siapa dah screenshot, komen. Saya dah. Okay. Sebab kita nak tahu. Saya ingat malam ni tajuk yang advance. Kalau tajuk ni sekejap je lah. Trendline channel ni. Baru ingat nak habis pukul 1, pukul 2 pagi. Tak boleh macam ni. Tak apa. Waktu indikator nanti. Waktu indikator elliott wave kita bagi sampai pukul 1, pukul 2 pagi. Okay. So contoh trend line. Ada support atau resistance yang lukis secara condong. Bahasa dia condong.
dan mengenai sekurang-kurangnya 2 titik support atau resistance yang dilukis secara melintang horizontal. Okey. So inilah sebab apa kita tahu harga bergerak dalam zigzag. Okey, nanti kita akan belajar higher low, higher high, higher low, higher high tu. Market structure. So biasanya kita akan ambil support ini dan ini. Kita akan sambungkan. Okey, sambungkan macam tu. Dia akan jadi inilah trend line kita. Inilah dipanggil sebagai trend line. Okey. Faham tak? Sebab apa? Kita nak tahu ada orang kat mana. Ada orang bila harga ke atas, dia kata aku akan tengok bila dia datang test balik trend line tersebut. Sebab apa? Dalam teori kita belajar harga akan bergerak dalam trend dia. Okey? Harga bergerak dalam trend dia. So, mestilah dia datang balik test trend tersebut. Barulah dia boleh pantau balik. Okey? Itu yang kita nak fahamkan. Okey. So, ni pun kalau anda nak screenshot ke, anda nak ambil gambar ke, ambil. Saya bagi masa 2 minit. Okey. Oh, channel je lagi. Saya tak nak tunjuk channel dulu. Okey, sudah. Okey, so kita pergi kepada apa? Ini counter. Sekejap. Saya nak kena delete semua dulu. Saya nak bagi bersih. Okey. Alamak. Okey. So, sebab tu kita ambil support and support. Betul? Support. So, macam contoh tadi saya ajar. Okey, kita ambil ini sebagai support. Okey. Ini sebagai support. Ini sebagai support. Yang bawah ni. Sekejap saya tutup volume dulu. Ini sebagai support. Kita kena identify mana support. Okey, dan trend line ni kita nak lukis macam mana? Kita ambil satu garisan arah aliran ni. Okey, saya buat. Dia kita akan lukis straight macam tu. Okey. So, kita kena identify betul ke ini support? Adakah ini support? Dan net support kat mana? So, kita kena ambil satu lukis ni, kita tarik. Kena tak? Macam tu. Gerak tak dia? Okey. So, macam tu. Faham tak? Itu sebagai trend line. So, dalam buku, dalam textbook, kita selalu akan cakap at least 2, tapi seelok-eloknya kena 3. Faham tak? Dia kena support ni kena 3. 1, 2 dan yang ketiga. Okey. Understand? Dan trend line ni kita boleh lukis bukan satu. Sekejap, saya nak buang dulu titik-titik tu. Okey. Trend line ni kita bukan boleh lukis satu macam ni. Okey, contoh ada orang dia akan lukis macam ni. Ni satu, first trend line. Sebab apa? Dia ambil ini sebagai support dia. Okey, wah. Sebab apa? Dia naik, dia datang test. Okey, satu trend. Dan kita boleh lukis lagi trend secara panggil apa ni? Yang net. Okey, macam tu. Kalau anda nampak, pernah anda nampak orang lukis macam tu. Tak salah. Okey, sebab dia pernah datang sini sebagai trend dia. Sini sebagai trend dia. Kita nak menyambungkan 2 atau 3. Kalau dalam buku at least 3. Okey. Okey. Sekejap, tunggu dulu. Resen sabar, bagi saya habis dulu. Okey. Saya jual sekejap lagi saya bagi. Okey. Ada lagi baru masuk Okey. So, kita akan menyambungkan sebab kita nak tengok trend ni sebab apa? Kita tahu harga ni bergerak dalam trend. So, maksudnya bila dia test trend tu, dia datang trend tu, dia pantul. Kalau dia tak pantul, dia akan cari trend yang baru. Kita akan buat trend yang baru. Okey. Faham tak? Sampai itu. Okey. So, sebelum saya pergi lagi, saya bagi dulu kat Sarizwan. Boleh unmute apa? Ini trend line ni kita tak boleh pakai sebab apa? Harga dah bergerak macam ni. Okey. Harga dah bergerak macam ni. So, trend line yang sepatutnya kita buat adalah kita akan mencari ini dengan ini. Sebab ini trend line baru kita. Dia tak ada orang kata yang mana kita nak pakai. Tak. Tetapi waktu macam contoh harga ni tak ada lagi. Harga waktu kat sini, yang kat sini tak ada lagi. Kita akan menggunakan ini je sebagai trend line kita. Straight. Okay. Tetapi bila kita tengok kat sini, bila kita kosong macam ni, ini sebagai satu trend line baru kita. Okay, kita akan tarik satu trend line baru yang baru kat kita. Dapat Tetapi waktu kita tengok kat sini, masa harga ni tak bergerak lagi. Harga ni tak ada lagi. Ini saja sebagai trend line kita. Dapat? Faham tak? Cuba komen kat chat.
trend line lama boleh jadi resistant SBR. Yes, betul lah. Daripada tim main sama Tuan Ilyas. Okay, faham lah? Maksudnya yang lama ni dia akan jadi support baru untuk orang kata pergerakan harga tersebut. Okey, dia bukannya statik lah. Okey, dia akan statik macam tu. Tak. Dia akan test kalau dia break out, dia break, sharp. Kita kena cari balik trend line yang baru. Okey, sebagai tempat dia mantul. Sebab trend line ni kita akan buat banyak. Okey, sebab tu kalau kita tengok contoh kita kena tengok chart yang downtrend lah. Apa breakout downtrend line ya? Contoh dia uptrend pergi sideways. Yes. Itu kita akan belajar dalam market structure nanti. Betul. Sebab apa? Kat sini kita tahu sideways. Okey. Time frame, timeline. Time frame saya pakai daily je ni. Okey. Sebab kita belajar, kita nak tengok yang orang kata apa major dulu. Kita tak nak pergi ke minor-minor ni. Kita tengok yang major dulu. Okey. Minor ni kita tolak tepi dulu. Okey, kita nak tengok big picture dulu. Barulah kita pergi yang kecil-kecil kalau anda nak pergi 30 minit tak ada masalah. Tapi kita nak tengok yang daily atau weekly dulu. Okey, contoh hari ni apa? Nationwide breakout lah ini. Contoh kita pergi. Tak apa. Nationwide apa tulis Nationwide. Betul dah. Okey. 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 So, kalau anda tengok macam ni, akan banyak trend line yang berlaku. Okey. So, ini dipanggil sebagai trend line. Kenapa kita kata trend line? Sebab resistant. Ini yang dipanggil sebagai breakout downtrend line. Okey. Dan kita akan buat dua trend line. Ini support kan. Kita akan boleh buat macam ni. Okey. Macam tu. Faham tak? Dan ini dipanggil sebagai channel dia. Ini sebagai channel dia. Channel apa? Channel downtrend. Faham tak? Bila kita gabungkan trend line, satu trend line kat atas, satu trend line kat bawah, ini dipanggil sebagai channel. Dan ini dipanggil sebagai channel apa? Channel downtrend. Okey, walaupun kita tak masuk lagi market structure nanti, kita marking higher low, lower high, lower low, tapi kita dah faham, kita dah tahu channel untuk uptrend straight line macam ni. Okey, ini uptrend, dia bergerak dalam zigzag dia sendiri. Okey, lepas tu sideways. Sebab tu kalau kita tengok tadi Mr. DIY yang tengah-tengah tu dia ada sideways. Sebab apa? Channel dia channel sideways. Dan sekarang kalau kita tengok Nationwide adalah dalam keadaan channel downtrend. Dia buat pergerakan zigzag ke bawah. Okey. So, inilah channel yang kita akan buat. Faham tak? Cuba komen kat chat tu. Faham tak? Sebab saya ini kita akan guna selalu bila nak buat uptrend, downtrend, sideways. Ada orang menggunakan ni. Dan kenapa kita buat benda ni? Mungkin kalau saham kita tak guna sangatlah downtrend ni kan. Okey, kita tak guna sangatlah kalau downtrend ni dalam saham kita boleh buy je. Tapi kalau anda pergi kepada SCPO nanti atau anda pergi kepada global ke, okey, walaupun dalam downtrend kita buat benda tu sebab apa? Kita nak cari untuk long atau short. Tapi untuk bursa ni kita hanya boleh long saja, buy saja. So kita akan cari uptrend. Just kita tunggu breakout ni. Okey, salah satunya. Okey. Tapi kalau anda pergi kepada global, mungkin anda selepas ni orang kata bursa ni untuk swing. Lepas ni anda nak pergi fokus kepada SCPO ke, anda nak fokus kepada global kan. So biasanya penggunaan untuk downtrend ni adalah sebab dia datang saja dekat trend line kita tu, tempat kita nak long. Okey, scalper long. Okey, tetapi kita kena faham, major trend masih lagi downtrend. Okey, major trend masih lagi downtrend. So, jangan pandai-pandai orang kata nak swing buy. Faham tak maksud saya? Okey, contoh saya ambil chart FCPO. Okey,
Okey, tak apa. Anda tengoklah. Sebab saya memang pakai market structure. Okey. Okey. So, selagi dia up, anda jangan cari long, jangan cari short. Okey. Ini kita akan belajar nanti, sabar. Okey. Tengok je dulu. Saya nak beritahu ni trend dia say up. So, major kata up, anda jangan pernah nak orang kata nak short dalam masa yang panjang. Short hanya untuk scalper. Faham tak maksud scalper ni macam mana? Scalper ni macam kalau kita dalam saham ni 2-3 bit. Beli kat sini, jual 2-3 bit, settle. Okey. Dia rempit tu macam saya untuk komoditi ni, rempit ni intraday. Tapi scalper ni dalam 2-3 minit je. Beli sini tu jual, beli sini jual. Okey, itu dipanggil scalper. Sebab pergerakan dia laju. Okey, pergerakan dia laju. Okey, sebab tu saya kalau anda tengok chart saya pakai 3 minit atau 5 minit. Dia terlalu volatile. Okey, lagi cepat 2-3 minit. Yes. Okey, untuk scalper. So, dalam ni dia akan ada dalam chart 3 minit akan anda nampak downtrend, uptrend, sideways. Akan ada semua pergerakan. So, apa kita guna adalah sebab tu kita kata ini sebagai satu trend. Okey, satu trend dan dia buat sideways. Okey, ini satu trend. Tak apa, kejap lagi kita ni saya nak tunjuk secara kasar dulu nak bagi anda nampak. Okey, ini satu pergerakan dia dalam keadaan uptrend. Kemudian time frame 3 minit cikgu pakai. Yes, komoditi saya pakai 3 minit. Okey. So kat sini adalah sideways. Saya malah nak buat tu, tak apa saya buat lah. Ini sebagai sideways. Trend sideways. Okey, sideways. Channel dia channel sideways. Kemudian dia buat sideways 2 kali. Ni 2 kali sideways. Sini dengan sini sideways. Dan barulah dia buat uptrend balik. Channel baru dia. Faham tak? Sebab tu saya nak hanya nak bagi anda nampak gambaran pergerakan tu ada channel dia tersendiri. Faham tak? Itu yang saya nak sampaikan. Saya nak tunjuk ni. Okey, maksudnya kalau waktu uptrend anda janganlah nak balas, nak bias short ke apa. Ini kalau anda pergi kepada yang boleh dua orang kata two way. Macam tu boleh short ke apa. Janganlah. Okey. Tapi untuk bursa kita cari uptrend saja. Downtrend ni kita tak akan pandang lah. Okey. Faham ah? Macam contoh Nationwide, selagi dia buat downtrend, kita tak akan pandang. Sebab apa? Kita tak tahu sejauh mana downtrend tu habis. Okey, faham ah? Dapat tak? Apa yang saya nak maksudkan kat sini? Okay? So untuk bursa Malaysia, anda mencari counter uptrend saja. Counter downtrend jangan sentuh. Okey, jangan berani-berani. Okey. Berani bila dia breakout downtrend line. Itu saja. Okey. Dapat. So saya nak cari counter apa lah uptrend lah. Greated uptrend sangat-sangat. Okey. So ini ada channel uptrend. Maksudnya dia pergerakan dia up macam tu. Okey. Kita akan gabungkan macam tu. Okey. Ini hari elektronik. Okey. So dia test channel dia naik. Dia test trend line dia naik. Test trend line naik. Okey, dan kita akan buat satu lagi. Trend line anda nak gabung macam ni. Okey, boleh atau anda nak ambil test macam ni pun boleh. Mana-mana. Okey, kalau anda ambil macam ni, so maksudnya dia break trend line anda. Okey, resistance baru. Dan kat sini akan jadi satu trend line yang baru pula. Okey, saya besarkan. Dia akan jadi macam ni. Okey, so kita akan gabungkan. Kalau anda nak lukis betul-betul, bagi kena. Mana nak besarkan lagi? Okey, saya nak bagi nampak. Bagi kena ni. Bagi kena support dia ni mesti bersentuhan. Okey, bersentuhan. Okey. Sebab apa? Ingat teori balik, nak lukis trend line mesti at least 2 trend line yang kena. Okey. Ingat kita belajar tadi mesti bila nak lukis tu mesti support tu kena kat trend line tu. Okey, 2, at least 2, tapi dalam buku nak cantik 3. Okey, dapat tentang trend line. So bila kita dah belajar trend line tu,
kita dah buat satu trend line, biasanya kita akan buat kat kat bawah. Sebab apa kita nak cari kan? Kat atas ni sebagai resistance je. So, salah satu strategi kenapa orang buat trend line ni, kejap Muhammad Faizah, saya nak explain. Salah satu strategi kenapa orang buat trend line kat atas ni, ini dipanggil sebagai resistance juga. Saya tulis ya. Ini sebagai resistance. Resistance. Warna hitam lah. Okey, ini sebagai resistance. Kat mana? Okey, kita beli dekat trend line support ni, kita beli kat trend line support dan kita akan jual dekat trend line resistance. Itu salah satu strategi. Maksudnya beli kat sini, jual kat atas. Lepas tu dia jatuh balik, kita beli kat trend line ni, kita jual dekat resistance. Okey, itu salah satu sebab apa orang buat channel tersebut. Sebab bila sampai di channel atau apa trend line tersebut, di situ tempat take profit dia. Okey, ni itu saya kata banyak strategi yang kita boleh pakai. Bukan menggunakan semata-mata indikator. Menggunakan trend line dan channel tu sendiri, beli kat bawah, beli dekat trend line support, jual dekat trend line resistance. Itu salah satu strategi. Okey, faham ah? So, daripada Muhammad Faizal, Cikgu Man, line tu kena body candle tak apa, tak kisah. Okey, sebab kan tadi kita kata support resistance ni dynamic. Kita boleh gunakan low candle satu, yang kedua orang kata body candle satu. Okey, so mana-mana tak kisah. Okey, yang penting dia kena at least 2 atau 3 kali trend line tersebut. Okey, itu paling penting. So daripada Syahrizwan, channel ni punya line tak perlu selari. Dia tak akan selari sangat. Okey. Trend line tu kalau channel dia makin membesar, apa indicate dia cikgu? Biasanya orang kata memang dia orang kata apa? Dia punya uptrend tu kuat lah. Okey. Lama punya uptrend. Dan kalau kita tengok, kalau counter-counter yang buat channel macam ni, kebanyakan counter-counter teknologi. Kalau anda tengok Inari, ini Gretek kan. Okey. Dia tak ada melambangkan apa, tapi kita faham channel tersebut atau trend line tersebut memang orang kata stok tu pergerakan dia, kenaikan dia lama. Faham tak? Daripada Mac sampai sekarang bulan nak sampai Mac balik setahun. Kalau ada macam contoh kita ambil lah consumer ke transportation kan, kenaikan dia taklah secara drastik macam teknologi ni. Itu saja beza dia. Okey, dan kalau kita tengok memanglah teknologi ni evergreen kan. Dia bukan konten evergreen, maksudnya evergreen ni dia mengikut peredaran zaman. Okey, kalau kita tengok chart-chart di US sendiri pun konten-konten tech memang trend line dia semakin membesar. Okey, sebab pergerakan harga tersebut. Okey, menjawab soalan Khairunizam. So, dia tak perlu kita Faizal, cikgu, trend yang kita lukis ni kategori primary trend atau secondary. Kita kena tengoklah. Kita tengok pada time frame apa. Kalau macam contoh kita tengok whole picture macam ni, besar macam ni. Okey, ini full lah yang kita kata primary punya. Okey, tetapi kalau kita tengok in case kita tengok macam ni je. Okey. Ini dipanggil secondary. Trend yang kecil saja. Minor. Okey, kalau anda belajar semalam, kalau anda tengok, kita tengok pergerakan yang besar. Itu sebagai primary, tetapi anda tengok dari time frame walaupun daily, tapi anda tengok dalam masa 3 bulan, 6 bulan. Okey, itu dipanggil secondary. Faham tak? Sebab okey, okey, kalau anda tengok kat sini uptrend, betul, uptrend. Tapi kalau anda tengok kat sini, kat mana anda nak cari? Okey, memang orang kata right dalam trend, tapi kita nak tahu trend yang kat kawasan sini apa trend dia. Okey, dalam trend ada trend. Dalam market structure yang uptrend ada lagi market structure dalam dia. Okey. Faham ah? Okey. So maksudnya kita akan buat full ni, tapi kita bukan beli kat bawah ni. Masalahnya kita nak cari kat sini. Ini tempat kita nak beli. So ini pun ada trend dia. Okey, ini pun ada trend dia. So
Sekejap pangkah. So kita akan lukis dulu satu untuk yang ni. Okey, macam contoh ni. Ni kita tahu dah ini sideway ni. Okey, so kita kena lukis sampai sini dulu. Tengok macam ni dah tahu dah. Ini tempat ni sideway. Okey, dan ini first strand dia. Okey, ini first strand dia. Okey, ini first strand. Lepas tu ini adalah strand sideway. Okey, channel sideway. Kita tahu. Ini channel sideway. Okey, channel sideway dan sini pula ada satu lagi channel. Okey, tu. Okey, ini adalah satu channel lagi yang mana sini ada channel uptrend balik. Faham tak? So dalam akan ada beberapa channel. Faham tak? Bukannya kita akan tengok daripada sini full kita ambil atas. Belajar, faham tak maksud saya ni? Okey, yang lain pun faham lah? Okey. Okey, dan pergerakan saham ni satu kena faham. Yes, memanglah kita akan tengok dia akan buat uptrend macam ni. Naik, turun, naik, turun. Sampai satu masa, sampai satu masa dia tak boleh naik, dia akan buat sideway dulu kat sini. Okey, dia akan buat sideway. Untuk kenaikan lagi. Dan di sini nanti kita akan belajar chart pattern pula. Di sini okey, di sini adalah kita akan belajar nanti dalam chart pattern orang panggil apa tu? Ascending triangle, descending triangle, falling wave, rising wave. Okey, continuous chart pattern atau reversal chart pattern. So yang 3 channel secondary trend, gabung 3 ni terjadi primary. Yes, betul. Faizal. So kita gabungkan 3 ni, so kita indicate atau kita menganalisa bahawa trend ni masih lagi uptrend. Okey, sebab apa? Channel uptrend ada 2 jenis channel uptrend. Hanya satu sideway, tak ada channel downtrend. Setuju dengan saya? Cuba komen. Kalau setuju, komen setuju. Okey, sebab apa? Ini channel yang pertama kita buat. Ini channel yang kedua kita buat. So, primary uptrend. Tetapi kita tak guna primary sebagai tempat kita nak masuk. Kita akan gunakan secondary sebagai tempat masuk. So kat mana? Kat sini. Kita akan tengok kat sini. Kat mana kita nak masuk. So the test trend ni kita nak masuk sini. Okey, ini tempat kita nak masuk sebab apa? Kita nak bright lagi channel tersebut. Itu salah satu strategi. Okey. So primary ni untuk apa? Untuk meyakinkan kita, konten ni masih lagi dalam keadaan uptrend. Tak ada lagi downtrend. Okey, itu saja. Tetapi untuk kita masuk, untuk kita buat analisa sinilah. Okey, okey. Dia dah test aku punya trend line ni. So, sinilah tempat, kat sinilah higher low. Okey, kita kalau je market search nanti, sinilah higher low aku. So, kat sinilah aku nak masuk untuk ride the trend. Itu salah satu. Ini bukan buy call lah. Okey. Okey, ini hari pun dah RM3. Berapa ni? RM3.43. Ni all time high ni. Salah saya. All time high. So biasanya all time high macam tu lah. Okey, dia akan test dulu support, resistance, dia datang cari balik support untuk dia naik lagi. Okey. Faham? Kenapa kita menggunakan trendline dan channel ni? Salah satunya kita nak ride selagi dia masih lagi dalam trend dia tu, dalam channel dia tu. Dan di bawah, orang kata di sebelah kanan lah mudah. Okey, ni kita ambil kanan lah. Ini kanan, ini kiri. Okey, di sebelah kanan ada tempat mana support. Bila datang test support, di situlah tempat point of entry kita. Dan di sebelah kiri yang sini adalah resistance. Yang mana di situlah tempat kita nak TP, nak take profit. So kalau anda tengok ada orang dia buat chart, dia buat macam ni. Ada. Itu salah satu strategi atau teknik orang nak entry. So kita belajar kat sini, kita nak gunakan semua view. Anda akan analisa, ada masa anda analisa menggunakan channel, Elliott Wave, Wyckoff, market structure, dan barulah anda nak entry. Okey. Bukan anda menggunakan indikator semata-mata. Anda akan view melalui beberapa view. Barulah anda decide nak beli atau tak. Di situlah analisa kita. Okey?
trend line ni taklah terlalu orang kata complicated dan dia mudah nak digunakan. Okey, ada soalan? Sebab memang tajuk ni tajuk yang simple aja. Okey, macam contoh ni student saya lukis lah. Ni minor uptrend, sideways. Okey. Okey, dah habis dah.